Assalamualaikum, salam hormat. Anda menyaksikan Pantau Kerajaan Baru bersama saya Haris Ashraf Hasnan. Sudah tentu untuk waktu ini 30 minit perbincangan ini secara solidnya kita nak memberi fokus kepada berkenaan dengan isu perlindungan dan juga kebajikan kanak-kanak. Kerana ini merupakan satu perkara yang cukup penting. Mereka inilah yang akan meneruskan kelangsungan negara, yang akan memimpin negara pada masa akan datang. Tetapi adakah perlindungan dan juga kebajikan kanak-kanak ini sudah mencukupi, memadai? Apa lagi penambahbaikan yang perlu dilakukan? Apa yang perlu diberi fokus oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat? Ini antara perkara-perkara yang perlu kita telitikan kerana usaha ini bukan sahaja terletak pada di bahu kerajaan tetapi masyarakat. Setiap lapisan masyarakat itu secara holistik perlu digerakkan. Jadi saya berbesar hati bersama dengan saya pada hari ini di studio Profesor Datuk Nur Aziah Muhammad Awal, Pesuruhjaya Suhakam. Datuk, terima kasih sudi hadir ke Astro Awani. Sudah tentu terima kasih juga baru balik daripada ada program rasmi di Arab Saudi. Difahamkan semalam baru sampai. Terima kasih. Bercakap soal perlindungan dan juga kebajikan kanak-kanak, satu perkara yang boleh dikatakan cukup serius sebenarnya. Saya nak membawa perbincangan di peringkat awal ini melihat kepada isu-isu melibatkan jenayah, melibatkan pengabaian, kerana ini perkara yang sering kami di Astro Awani juga siarkan di dada-dada akhbar, polis mengeluarkan kenyataan. Ini perkara-perkara yang kita tidak boleh kesampingkan. Bagaimana Prof melihat pada ketika ini peruntukan undang-undang sedia ada untuk melindungi kanak-kanak dan juga apa bentuk penambahbaikan dalam akta berkaitan ketika ini, Prof? Terima kasih. Alhamdulillah. Saya rasa isu perlindungan dan kebajikan kanak-kanak ni kan memang bukan perkara baru lah. Ya. Kita memang dah ada sebelum tahun 2001, kita dah ada Akta Perlindungan Kanak-kanak tahun 1991 lagi. Masa tu banyak kes penderaan anak dan akhirnya melalui banyak gesaan daripada NGO dan sebagainya itu kita pun meluluskan Akta Perlindungan Kanak-kanak. Tapi bila kita menandatangani Konvensyen Hak Kanak-kanak pada tahun 1995, pada tahun 2001 kita meluluskan Akta Kanak-kanak 2001. Akta Kanak-kanak ni komprehensif. Kita ada peruntukan melindungi kanak-kanak dari dera. Dera tu termasuk fizikal, mental, seksual. Kemudiannya kita juga melindungi kanak-kanak daripada pengabaian, daripada dia kata neglect and abandon, anak yang terbiar, yang dibuang begitu saja. Itu ada diperuntukkan dalam undang-undang. Dan bagi saya undang-undang kita sangat bagus. Sudah nak kata mencukupi, memang mencukupi dan boleh ditambah baik. Tetapi mungkin pelaksanaan yang hari ini kita nampak dari masa ke semasa dia mengganggu. Kalau saya dulu, dia mengganggu fikiran kita apabila ada kes-kes, misalnya kita ambil contoh kanak-kanak yang saya rasa keluar dalam akhbar semalam. Yang mana kanak-kanak 4 tahun itu meninggal dunia kerana didera. Sedangkan kalau kita tengok fakta kes, anak itu dipelihara oleh kakaknya dan kakak umur 19 tahun, bagi saya muda lagi. Dan kita tahu apabila dia dipelihara oleh ibu bapanya sendiri pun kadang-kadang dia didera oleh bapa. Ini apatah lagi oleh kakak, dan dari segi itu penderaan ahli keluarga terdekat itu terhadap kanak-kanak itu sangat tinggi. Kalau kita tengok data yang diberikan oleh JKM, polis, pendera utama ialah ibu, kemudian bapa tiri dan ahli-ahli keluarga yang lain. Jadi kita fikir kalau rumah itu syurga, bagi kanak-kanak tak jamin tu rumah itu syurga. Lepas tu kita nak katakan hantar dia ke sekolah, tempat asuhan, tempat jagaan, pun dia masih tak selamat. Jadi di mana anak kita nak kita letakkan? Letak di rumah kebajikan milik kerajaan misalnya, dan juga banyak yang run swasta ini kan. Kemudiannya rumah-rumah anak yatim dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat banyak berlaku kes-kes penganiayaan di rumah-rumah penjagaan. Jadi kita merasakan apa cara yang terbaik. Kalau kita ikut undang, kalau kita katakanlah kementerian dapat panggilan 1599 tu dapat panggilan bahawa suspek
seorang kanak-kanak didera. Katalah saya yang rasa saya perlu maklumkan, saya telefon. Mereka pun mengambil tindakan, pergilah ke rumah, buat siasatan. Dia kata kalau boleh, kalau anak tu memang tengah keadaan yang teruk, ambil, selamatkan, bawa ke hospital, buat pemeriksaan, kalau perlu diberikan perubatan, diberikan. Dan lepas anak tu dah pulih, nak letak anak tu kat mana. Kemudiannya dalam masa yang sama, polis buat siasatan. Dan tentulah orang yang pertama disiasat oleh polis ialah ibu bapa. Sebab anak itu berada di tangan mereka. Tanggungan itu. Dan kalau anak itu kalau ada dinyatakan, anak itu balik daripada taska ataupun tempat jagaan, menangis tak berhenti. Siasat juga orang yang menjaga tu. Kalau di rumah kebajikan, milik kerajaan atau bukan, siasatlah orang yang menjaga. Kita ada contoh adik Bella sekarang kes sedang berjalan. Jadi bagi saya proses itu prosedur. So, lepas itu pegawai pelindung perlu pergi ke mahkamah nak tentu anak ni letak kat mana. Dan kalau letak di rumah kebajikan, dalam beberapa kes, dalam kes yang ini saya rasa mungkin tidak pernah ada laporan dan sebagainya, maka anak itu akhirnya meninggal dunia. Tapi kalau kes yang dia diselamatkan, diletak rumah kebajikan, kita berharap di rumah kebajikan itu dia tak akan diapa-apakan dan dijaga, diberikan kaunseling, dipastikan dia kalau membesar dengan baik. Tetapi kita juga dalam peruntukan itu memberi keutamaan kepada ahli keluarga untuk jaga anak. Jadi JKM biasanya dia kata cek lo ada tak datuk ke siapa ke mak saudara ke yang boleh jaga. Dan itu saya rasa niatnya baik ya. Kita memang nak, kita dasar kita ialah family based care. Family based care ni maknanya kalau boleh, seboleh-bolehnya anak-anak ini mesti mendapat kasih sayang, perhatian daripada kedua ibu bapanya. Jadi apabila ibu bapa sendiri yang mendera atau ahli keluarga, maka dia perlu ditempatkan di tempat lain. Kita patut mengaktifkan proses fostering ataupun meletakkan anak di rumah pelihara. Alternatively bagi saya, sebagai alternatif yang terbaik di kebanyakan negara, kalau ibu bapa itu sendiri pendera atau pengabai kepada anak-anak, kuasa mutlak itu diambil oleh pelindung. Pelindung itu boleh tentukan anak boleh diberi sebagai anak angkat, dan kita boleh waive consent ataupun kalau nak ambil anak sebagai anak angkat mesti ada persetujuan daripada ibu bapa atau penjaga. Peruntukan itu ada pada KKM? Ada, ya. Di bawah Akta Pengangkatan, Akta Pendaftaran Pengangkatan Anak 1952. Akta ni lama. Jadi saya ingat Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi ni, saya ingat Datuk Azalina sendiri sedia maklum, ubahlah, pindahlah akta pengangkatan kita ini. Kemudiannya di bawah akta kanak-kanak, peruntukan penjagaan kanak, fostering ini memang dah ada. Jadi kita boleh gunakan, tetapi kita perlu enhance ataupun memberi kuasa kepada pelindung, di mana pelindung ni dia polis kanak-kanak bagi saya. Jadi bila dia rasa kanak-kanak tu tak selamat dengan keluarganya dan terbaik dia diletakkan dengan ahli keluarga. Orang ramai cuba boleh ceklah bawah JKM yang queue untuk dapat anak tu bukan main tinggi. Ambil anak itu, letakkan di bawah jagaan orang yang memang tak ada anak. Kalau dia di tahap bayi, saya rasa Masya Allah, memang cepatlah anak-anak itu dapat perhatian. Dan bagi saya, dan untuk kita mengenepikan persetujuan ibu bapa untuk beri anak kepada sebagai anak angkat dan sebagainya, bawa pergi mahkamah. Biar mahkamah yang tentukan adakah ini yang terbaik. Sebab kita memakai prinsip best interest of the child. The best interest of the child itu dalam keadaan anak ini didera. Kalau yang dalam kes, misalnya kalau percaya dia didera daripada kecil. Jadi bila penderaan, sebab dia kata ada parut lama dan sebagainya. Jadi kalau dia didera daripada kecil, maka pada tahap, dan ini bagi saya kenapa dia tak pernah dibawa ke hospital. Jadi bila dia tak bawa, dan dalam akta kanak-kanak tu doktor, tak kira doktor kerajaan, doktor swasta, kalau dia periksa seorang bayi dan dia dapati dia suspek anak ini adalah anak yang didera, dia perlu angkat telefon boleh, saya rasa anak ini didera. Perlu ambil tindakan. Kebanyakan, minta maaf lah, kadang-kadang doktor swasta dia kata saya tak nak terlibat. Dia akan kata bawalah anak ini ke hospital kerajaan, buat pemeriksaan lanjut dan sebagainya. Dan bagi saya, kita perlu bersama-sama. Jadi kalau doktor di swasta pun ambil tindakan yang sama, maka kita boleh menyelamatkan anak ini. Dan kebanyakan orang dia mungkin nak avoid, bukan dia yang melakukannya. Dan, tapi dalam kes-kes seperti ini, bagi saya kalau ibu bapanya, dan kita juga ada kategori, kalau ibu bapa itu memang kita tahu pedagih dadah ataupun terlibat dengan dadah, dan sudah ada anak-anak sebelum itu didera. Kita ingat, kalau saya tak ingat, tak lupa 5-6 bulan yang lalu ada satu kes lagi.
di mana ini saya pernah tanya kepada JKM, saya tanya juga pada polis. Anak pertama tu didera, kemudiannya ibu bapa itu ditangkap, ibu dengan bapa tiri kalau tak silap saya. Kemudiannya charge kat mahkamah dan diikat jamin. Dia balik, dia jaga Masih tiga lagi di rumah. Bila dia jaga 3 lagi di rumah, kemudiannya anak nombor 2 itu meninggal dunia kerana dia tangkap, charge untuk bunuh. Bagi saya, kenapa tunggu sampai macam tu? Kalau dah tahu ada anak 3 lagi kat rumah, JKM patut ambil tindakan ketiga-tiga itu diselamatkan bersama yang nombor 1 yang memang telah didera. So tendensi itu dah ada. Jadi bagi saya tindakan itu lambat. Dan akhirnya siapa nak jaga kepentingan anak? Siapa nak jaga kebajikan anak? Datuk, maaf, bercakap berkenaan dengan siapa nak jaga kepentingan itu, seolah-olah bunyinya seperti terdapat isu dari segi kompetensi, dari segi pelaksanaan tanggungjawab, bidang kuasa yang diberikan. Adakah itu realiti semasa pada ketika ini? Saya dapati betul. Bagi saya tindakan, dan saya juga, saya ingat lepas dari tahun 2019 dan sebelumnya itu, kita memang minta supaya kerajaan menubuhkan, saya tak kira kementerian ke bahagian ke jabatan ke. Kalau kita tengok di Kementerian Wanita, namanya pun Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Mana kanak-kanak tu? Dia kata, dalam masyarakat tu adalah kanak-kanak. Saya kalau tengok di negara lain, jabatan atau kementerian kanak-kanak itu wujud tersendiri. Kita ada 9.7 juta kanak-kanak. Takkanlah 9.7 ini dijaga oleh pegawai JKM saja. JKM tu sendiri menjaga orang peladangan, OKU, wanita juga termasuk kebajikan ni. Maksud banjir, pergi jaga orang banjir. Akhirnya bahagian kanak-kanak tu di mana? Unit kanak-kanak di kementerian tu ada berapa orang. Dan bagi saya itu tidak mencukupi. Kita perlukan bahagian kanak-kanak yang ada 300-400 pegawai pelindung. Dan di negeri-negeri, kalau kita tengok di daerah, seorang pegawai kejap pakai topi kebajikan, kejap pakai topi pegawai pelindung, sekejap menjadi pegawai akhlak. Bagi saya, kita perlu fokus kalau kita serius dan saya berharap kerajaan serius untuk memberi perlindungan kepada kanak-kanak dan menjaga kebajikannya, menjaga kepentingan kanak-kanak. Tubuhkan jabatan, tubuhkan institusi khas untuk fokus dia. Maknanya, sebab kalau kita tengok kanak-kanak ni ada 5-6 kementerian, kesihatan, belia sukan, Kementerian Wanita, pendidikan, dan juga Kementerian Belia dan Sukan. So kita ada 5-6 yang memang termasuk untuk menjaga kanak-kanak. Jadi daripada kita nak ambil KDN, Kementerian Dalam Negeri yang isu visa, pasport, pendaftaran undocumented itu satu isu lagi. Jadi bagi saya, kalau semua kementerian itu takkanlah di setiap, kalau dia hanya dibahagikan bahagian, di bahagian kanak-kanak di Kementerian KDN, di bahagian kanak-kanak di bahagian kesihatan, tidak mencukupi satu institusi khas, kementerian ataupun jabatan yang menjaga kanak-kanak dari semua aspek itu, dan itu akan dapat diselaraskan dengan lebih baik. Sebab saya mengambil pengalaman sebelum kerajaan baru ditubuhkan juga, bila kita telefon Kementerian Pendidikan sajalah, Encik nak cakap pasal apa ada sekolah harian, ada bahagian sekolah. Saya kata saya nak cakap pasal kanak-kanak sebab pendidikan memang jaga kanak-kanak bawah 18 tahun. Saya kata kenapa perlu, dan kalau kita panggil pun dia akan hantar bahagian yang ni. Kadang-kadang tak kena pula dengan apa yang sedang kita bincangkan. Fokusnya jadi dari segi itu kita tak boleh work in silo. Kita mesti ada gabungan yang terbaik, selaraskan, dan baru kita baru nampak mantapnya kita memberi kepentingan itu kepada kanak-kanak. Okey, Prof. Selepas ini kita nak berhenti rehat seketika. Selepas ini saya nak membawa perbincangan kita. Prof menyebut berkenaan dengan kita tak boleh work in silo. Kita ada banyak agensi, PDRM yang mengawal selia dari segi jenayah dan sebagainya, JKM, banyak lagi agensi-agensi, NGO juga ramai. Banyak NGO yang cuba membantu melindungi kanak-kanak, tapi itu akan kita bawakan selepas ini. Kita nak berhenti rehat seketika, bersambung selepas ini. Baik, bertemu kembali dalam Pantau Kerajaan Baru. Masih lagi bersama dengan saya di studio pada ketika ini, Profesor Datuk Nur Aziah Muhammad Awal, Pesuruhjaya Suhakam. Datuk menyebut berkenaan dengan tidak boleh
secara silo. Kita nampak agensi-agensi PDRM seperti saya katakan tadi, PDRM, JKM, NGO-NGO, termasuk Sohakam sendiri yang memantau dan juga memastikan bahawa pelindungan itu ada. Tetapi koordinasi itu bagaimana? Terutama kalau kita cakap persekutuan, negeri, daerah, JKM di dekat daerah. Datuk menyebut tadi, mungkin kadang-kadang ada seorang pegawai, 2 orang, itulah yang nak menguruskan banjir, itulah yang nak jadi pegawai kaunseling. Mereka itu sahaja angka-angkanya, orangnya. Datuk, koordinasi. Sebenarnya itulah yang kita harapkan. Saya kadang-kadang bila kita pergi ke daerah, katalah ada kes, ya, saya cerita sikit. Soakam, bila kita dapat laporan tertentu, even dengan membaca daripada akhbar pun, kita kadang-kadang mengangkat telefon dan kita kata kita nak find out apa yang sedang berlaku. Dan ada tak berlaku kelewatan dan sebagainya. Bila kita pergi, kita dapati pegawai seorang. Kadang-kadang kita juga kena ingat ya, di daerah, terutamanya ini bukan cakap pasal negeri daerah ni. Kalau daerah kadang-kadang pegawai 29 ya, bukan pegawai 41 ya, bukan yang ada ijazah, kadang yang ada diploma, kadang tidak ada pun. Jadi dan dia mengendalikan, ada yang lain itu semua penolong ya, membantu. Jadi bagi saya, kita tidak serius dari segi nak menjaga kebajikan dan tak ada penyelarasan. Dan bila kita tanya, saya ambil contoh tadi, kita cakap pasal anak-anak yang kena dera. Tapi misalnya seorang kanak-kanak melakukan kesalahan jenayah, anak itu kena tangkap, boleh bawa ke balai. Pada masa polis bawa ke balai itu, polis sebenarnya dah dalam akta ni perlu hubungi pegawai kebajikan masyarakat yang kita panggil pegawai akhlak. Dia kena maklum, saya sekarang bawa, dan juga telefon ibu bapa. Kalau tak ada ibu bapa, pegawai akhlak ni dah kena hubungi ibu bapa. Sebab kanak-kanak itu bila dia dibawa, ibu bapa mesti tahu di mana dia, kenapa polis bawa dia ke balai. Tapi dalam masa yang sama, ada pula satu kes kanak-kanak kena dera. Pegawai ni juga angkat telefon, pegawai ni nak pergi. Jadi di mana, kalau bagi saya, dia mesti ada seorang jaga jenayah saja, seorang jaga yang anak kena dicederakan, diabai. Dan itu baru kita nampak koordinasi ataupun. Dan kemudiannya, kalau sekarang kita ada scan team ni dah lama dekat semua hospital-hospital besar di ibu negeri masing-masing. Dan dia daripada daerah bawa ke atas. Kalau di daerah tu berlaku penderaan, bawa ke hospital besarnya, dah ada scan team, dia akan periksa anak tu, ada kalau sexual abuse, ada pegawai yang in charge, dan kemudiannya mereka bermesyuarat setiap bulan. Dan kes-kes seperti penderaan ini dibincangkan di peringkat negeri itu, dan kemudian bawa ke federal. So negeri dah memang sepatutnya alert pasal isu-isu penderaan anak. Jadi kalau macam mana tiba-tiba satu kes, hospital tak maklum pada JKM, hospital tak cakap pada polis, ataupun polis bagi tahu hospital, dia kata hospital lah kena cakap. Tapi mereka berjumpa sebulan sekali. Maknanya tak berjalanlah mesyuarat sebulan sekali itu, macam tak ada apa-apa yang berlaku, dan mereka macam tak tahu. Bagi saya, itu kesilapan manusia, pelaksanaan itulah gagal di situ. Itu yang saya nak bawa dalam masuk ketika ini, iaitu data. Kerana kita kena ada data. Kerana Malaysia ini, maaf saya katakan, dari segi contoh apa? Bantuan subsidi. Mungkin LHDN ada angka lain. Sekarang agensi itu JKM kan ada B40 punya angka lain. Nak ikut bantuan sana, nak bagi ikut mana. Itu dah jadi satu isu. Sama juga data kes jenayah kanak-kanak ke, pengabaian ke. JKM ada data lain, PDRM ada data lain. Mungkin Sohakam ataupun NGO lain yang menerima laporan juga mempunyai data lain. Kesaling hubungan, koordinasi dan juga pelarasan data itu. Sama. Datuk. Saya rasa itu perkara yang memang sedang berlaku. Dan apabila kita di Sohakam lah, bila kita membuat program, kita akan panggil JKM, kita akan panggil polis. Yang ni bagi data dia. Hospital pun kita panggil. Mereka pun kata, ini data kanak-kanak yang didera. Kita kata, kenapa data you ni tak match polis punya? Polis akan cakap, kita ambil data ni daripada first report. Sama ada kita prosecute atau tidak, boleh berasaskan laporan, siasatan, kemudian prosecution, pendakwaan. Kalau JKM pula laporan, kemudian dia selamatkan anak itu dan apa dia nak ambil tindakan seterusnya. Dan hospital pula, kanak-kanak itu dibawa ke hospital. Catatannya yang sampai yang ada. Yang sampai kepada yang tak sampai, dia tak adalah data. Jadi
kanak-kanak dia bukan boleh berjalan sendiri pergi ke hospital tu. Bukan dia juga boleh buat laporan polis sendiri. Dia terpulang pada orang dewasa. Jadi kita perlukan satu line khas ini. Saya dah banyak kali sebut 1599 ini patut ada satu line yang kanak-kanak sendiri boleh membuat laporan. Tak kira lah mereka akan cakap, oh nanti dia anak-anak ni buat crying wolf, kejap-kejap telefon buat main-main. Saya kata kanak-kanak adalah kanak-kanak. Kalau dia tak buat panggilan seperti itu maknanya perkara tak pernah berlaku. Tetapi kalau dia cuba kerana dia takut, dia mungkin bimbang. So kita perlu ada line khas. Mesti ada pakarnya yang duduk di hujung telefon tu yang boleh berbual, bagi dia ketenangan. Kita banyak kes mental stress. Mental stress ni kita sangat memerlukan teknologi. Kita guna teknologi. Kalau kanak-kanak ibu bapa dia dah bagi dia telefon, dia boleh berbual saja dengan, dan sekurang-kurangnya kita tahu pegawai yang mengangkat telefon, yang beri dia ketenangan itu adalah pegawai kaunselor atau psikiatrik yang sangat berpengalaman yang boleh menyelamatkan kanak-kanak itu daripada mental stress. Sekarang ini kat mana anak-anak seperti ini nak pergi, dia takkan boleh nak pergi ke hospital nak cari psikiatris dan sebagainya. Samalah juga, dan kanak-kanak yang didera, kanak-kanak yang didera secara seksual akan mengalami mental stress dan sebagainya. Di mana mereka nak mendapat bantuan? So bagi saya perlunya koordinasi ni. Ramai yang kata masa kita ada Pesuruhjaya Kanak-kanak, kita memang mengkoordinasikan. Tetapi NGO juga, kita ada banyak NGO yang child activist, aktivis kanak-kanak yang memang sangat bergiat bekerja untuk membantu kanak-kanak. Tetapi bila kita tak koordinate kan, dia akan jadi bertindan. Macam bantuan bajet. Orang ni dapat sampai 10 beg beras. Sebab yang tu bagi, dia ambil yang ni bagi. So di mana penyelarasannya? Kalau saya rasa kita kena target. Kalau pembahagian bantuan banjir misalnya hanya nak diberi kepada JKM saja bertanggungjawab. Orang lain jangan ganggu. JKK kampung pun, MPKK dia kata sekarang ni, dia nak urus pun boleh, tapi mesti melalui kementerian tersebut dan disalurkan. Sama dengan kanak-kanak ni. NGO kadang-kadang tanya, kat mana kita nak buat aduan? Kanak-kanak ni perlukan tempat yang selamat. Kita kata JKM lah sekarang ini yang menjadi pusatnya. Tapi bila dia menjadi pusatnya, kadang-kadang dia kata the frustrationnya selalu dinyatakan orang yang angkat telefon, pas kat orang ni, pas kat orang. Siapa sebenarnya yang bertanggungjawab? Jadi bagi saya, kita perlu mengambilnya secara serius. Sebab kalau tidak, kes seperti anak yang didera, saya bukan kata dia bermusim, tetapi memang nampak bermusim sebab media lah yang menyampaikan. Tetapi kita perlu ada, takkanlah daripada satu kes kita kata tak apa, kita akan improve the system. Tak improve juga. Dah berapa tahun, berapa lama kita nak improve tapi tak improve. Dan berapa lama kita nak tunggu JPA bagi penambahan kota untuk pegawai yang menjaga kanak-kanak. Kalau saya rasa kita memerlukan 500 pegawai pelindung, kita lantik pegawai, adakan bajetnya untuk memastikan, dan kalau perlukan jabatan kanak-kanak, adakan vote. Ini tak ambillah juga vote daripada Kementerian Wanita tu yang nak jaga segala perkara. Jadi itu saya rasa perlu serius. Saya bercakap ni sebab bagi saya, bila tanya kenapa tak lantik, tak ada vote. Come on. Faham. Letihlah bagi orang yang mendengar. Dan bagi NGO dan juga bagi hospital. Kadang-kadang dia kata, hospital juga. Dia kata kenapa kita ramai katanya doktor yang tak dapat on contract dan sebagainya. Ramai pun doktor, lantiklah. Oh tak ada bajet. Buat bajet. Dana itu yang saya nak masuk. Dana itu. So adakah ini bermakna bahawa kita, Prof sebut, Datuk sebut berkenaan dengan nak lantik pegawai pelindung, psikologis dan sebagainya, ada talian ataupun saluran khas dan juga even di peringkat kesihatan, scan team, doktor perubatan khusus dan sebagainya yang mahir, kompeten, dilatih, tahu nak mengendalikan kes-kes sebegini. Dana, bajet. Dan saya selalu, saya ingat sebelum kita pilihan raya ke-15 hari itu, saya dah sebut, saya kata saya nak tengok bajet kanak-kanak ni, bajet untuk kanak-kanak. Dia kata, oh kita dah masukkan kat pendidikan, kat kesihatan. You pecah-pecahkan. Kenapa tak kata saya akan bagi kanak-kanak 20 bilion? 20 bilion tu apa? 5 bilion pergi kat sini, 10 bilion pergi kat sini. Tapi siapa nak pegang? Yang itu penting. Siapa tokenya? Dan bagi saya tokey inilah yang sangat penting. Dan bagi saya juga
Bajet itu mesti termasuk dengan pengambilan pegawai-pegawai baru. JPA mesti buka kota-kota tersebut. Kalau tidak, kita hanya bergantung kepada Kementerian Kesihatan kata kota kita banyak ni je, doktor. Kenapa kita tak ada specialist dekat daerah? Why not? Kenapa? Sebab isu kes keganasan terhadap kanak-kanak ini berlaku, keganasan rumah tangga, keganasan terhadap kanak-kanak. Ada kan pakar-pakarnya di daerah, di kampung. Jadi bagi saya, takkanlah bila ada kes berlaku, pergi klinik kesihatan, pada klinik kesihatan pergi ke hospital daerah, dan dah kata, oh kita ada pakar baru dapat. Mentara nak daripada klinik hospital daerah sampai ke hospital besar itu, Mentara tu anak tu pun dah saya tak tahu, damage has been done dan mungkin makin teruk. Kenapa tak terus saja dibawa ke hospital yang telah ditetapkan? Dan kadang-kadang ke hospital kita juga ada kepakaran tertentu. Jadi kadang-kadang dah dibawa ke hospital Kuala Lumpur, dia kata oh pakarnya tak ada kat sini, nak kena hantar Selayang. Sedang kita ada banyak hospital, dan kalau kita fokuskan, saya tahu universiti saya adalah hospital kanak-kanak yang di HQM tu, ya, di Hospital Tunku Muhriz. Tapi bagi saya, kita berapa lagi di mana kita ada hospital pakar kanak-kanaknya. Dan bagi saya di sinilah tempatnya di mana ada connection dengan kementerian yang menjaga kanak-kanak, hospital pakar kanak-kanak, dan bila di semua negeri itu ada pakar-pakarnya di daerah dan di kampung, you must link it supaya kes itu segera ditangani. Ni bukan nak tunggu orang kat telefon, nak tunggulah nota dan sebagainya. Sementara itu anak itu mengalami kecederaan yang lebih parah dan hingga menyebabkan kematian. Prof, kurang 1 minit saya beri masa untuk Prof. Harapan Prof kepada menteri yang baru yang duduk di kerusi KPWKM, kerajaan secara umumnya dalam membawa satu perubahan yang baru dan juga perlindungan holistik kepada kanak-kanak, Prof. Saya tahu YB Datuk Nancy memang biasa pernah menjaga Kementerian Wanita dahulu, dan saya percaya beliau juga akur, faham mengenai masalah yang kita hadapi. Dan saya sangat berharap bahawa Yang Berhormat Datuk Nancy dapat bekerjasama dengan YB Datuk Azalina lah, yang menjaga undang-undang dan reformasi, dan kemudiannya tentunya kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendirilah. Dan kita percaya kerajaan perpaduan ini dapat memberi sumbangan yang utama, memastikan kanak-kanak itu haknya terpelihara, dia diberi perlindungan, dan mereka ini adalah generasi muda kita yang akan memimpin negara. Jadi kalau masa kerajaan PH 22 bulan itu seorang Pesuruhjaya kanak-kanak dilantik, saya tak tahu kenapa pada hari ini dengan kerajaan perpaduan ini, kenapa tak dibuat satu institusi khas untuk kanak-kanak, dan kemudiannya melantik Pesuruhjaya kanak-kanak yang ada aktanya yang tersendiri, dan kemudiannya juga memastikan lantikan itu bincanglah dengan JPA, dengan sebab Perdana Menteri juga Menteri Keuangan. Kita berdoa bahawa perkara itu akan dapat dilaksanakan. Baik, terima kasih Profesor Datuk Nur Aziah Muhammad Awal, Pesuruhjaya Suhakam, berkongsi pandangan cetusan idea melihat kepada apa lagi yang boleh kita lakukan dalam pelindungan dan juga memastikan kanak-kanak di negara ini terus terbela. Baik, sudah tentu insya-Allah dalam masa-masa akan datang kita akan terus membawakan isu ini, perbincangan dari semasa ke semasa. Sekian sahaja Pantau Kerajaan Baru untuk waktu ini. Saya Haris Ashraf Hasnan. Assalamualaikum, salam hormat. Prof, terima kasih banyak-banyak, Prof.